وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita daripada Sirah Nabawiyah Durusun wa Ibar karangan Dr. Mustafa As-Sibai rahimahullahu taala. Sambungan kita masih lagi pada bahagian yang keempat, iaitu Munzul Hijrati hatta istiqrarun Nabiyyu fil Madinah, iaitu peristiwa berkenaan dengan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah sehinggalah Nabi stabil di Madinah Al-Munawwarah. Dan kita dah bahas poin-poin yang panjang dalam bahagian yang keempat ni, yang mana penulis rahimahullahu taala diletakkan lebih kurang ada 19 poin fakta berkaitan dengan sejarah ataupun peristiwa yang berkait perjalanan hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah sehinggalah Nabi menjadi pemimpin di Madinah dan stabil kehidupan Nabi dan para sahabat menyatukan Muhajirin dan Ansar di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan malam ni sambungan kita daripada Durusun wa Ibar, iaitu pedoman dan pengajaran untuk bahagian yang keempat, poin yang keenam. Poin yang keenam kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala untuk pengajaran dan pedoman. Dia kata fi mawqifi Abdullah bin Abi Bakr ma yathbutu atharu asy-syabab fi najahid da'awat فهم عماد كل دعوة إصلاحية فباندعافهم للتضحية والفداء تتقدم الدعوات سريعا نحو النصر والغلبة ونحن نرى في المؤمنين السابقين إلى الإسلام كلهم شبابا فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره 40 سنة عند البعثة وأبو بكر رضي الله عنه كان أصغر منه بثلاث سنين وعمر رضي الله عنه أصغر منهما وعلي أصغر الجميع وعثمان رضي الله عنه كان أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والأرقم ابن أبي الأرقم وسعيد بن زيد وبلال بن رباح وعمار بن ياسر وغيرهم kullu haula'i kanu syababa. Jadi kita tengok poin yang keenam, apa yang ingin dibawa dan disentuh oleh penulis rahimahullahu taala. Dia kata fi mawqifi Abdullah bin Abi Bakr ma yathbutu atharu syabab fi najahid da'awat. Peranan yang dimainkan oleh satu orang sahabat yang bernama Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, iaitu anak kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam peristiwa hijrah. Apa peranan Abdullah bin Abu Bakar ni ketika mana Nabi dan ayahnya bersembunyi di Gua Thaur selama beberapa hari? Jadi Abdullah bin Abu Bakar ini menemani kedua-duanya, iaitu menemani Nabi dan juga menemani ayahnya tidur sekali. Dan bila mana awal pagi, gelap lagi tanah, dia dah kembali ke Mekah dan berpura-pura macam tak tidur dengan ayah dan Nabi, pura-pura tak tahu mana pergi ayah dia dan mana pergi Nabi. Tujuan ni lah untuk mendapatkan maklumat apa yang musyrikin Mekah duk bincang, apa yang orang-orang yang duk lawan Nabi ni duk fikir dan duk usaha. Bila mana mereka tahu hilangnya Nabi ataupun perginya Nabi daripada bumi Mekah ketika mana diberikan izin untuk hijrah. Kata penulis, dia sebut sini, peranan yang dipikul oleh Abdullah bin Abu Bakar
membuktikan pengaruh pemuda terhadap kejayaan dakwah. Maknanya nak sebut pada kita sini ialah kepentingan golongan pemuda. Mereka merupakan tiang kepada dakwah islah. Antara sebab kuat dan berjaya dan berkembangnya dakwah itu kerana adanya golongan pemuda. Kesan keberanian mereka untuk berkorban dan menggadaikan diri menyebabkan dakwah itu mara dengan laju ke arah kemenangan. Jadi ini kita boleh tengok satu kredit yang diberikan oleh penulis kepada golongan muda dan satu usaha yang perlu dilakukan oleh semua orang Islam untuk menggerakkan dan memberi kesedaran pada orang muda tentang kepentingan menjadi tonggak kepada dakwah ini ataupun pelapis kepada dakwah ini. Dan Al-Quran itu sendiri merakamkan kepada kita tentang bagaimana pentingnya golongan muda ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, Allah Ta'ala menceritakan 7 orang pemuda yang bersembunyi di gua. Bila mana Allah Ta'ala cerita tentang mereka, Allah Ta'ala sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ahada. Pada ayat tu Allah Ta'ala kata innahum fityatun amanu. Mereka itu tak diketahuilah 7 ke 6 ke 5 ke 3 ke, sebab kesemua itu ialah bilangan-bilangan yang diperselisihkan oleh para ulama. Cuma yang masyhur mengatakan 7. Semua angka tu disebut dalam Al-Quran. Maknanya sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum wa yaquluna sab'atun thaminuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Allah Ta'ala sebut mereka berkata bilangan mereka itu boleh jadi 3 orang, keempat itu anjing, boleh jadi 5 orang, dan keenam itu anjing, boleh jadi 7 orang, dan yang ke-8 itu anjing. Rajman bil ghaib, semuanya itu ialah termasuk daripada benda yang tak diketahui dengan jelas. Cuma Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dia mentarjihkan bilangan pemuda yang bersembunyi yang duduk di gua tu ialah 7 orang. Kita nak cerita tentang Allah Ta'ala meletakkan nilai kepada 7 orang muda ni dengan Allah Ta'ala sebut innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu pemuda-pemuda. Fityah dengan makna pemuda yang melepasi usia belasan. Fityah ni ialah usia bermula pada 10 tahun sampailah kepada 29 tahun sebahagian para ulama sebut. Ada yang mengatakan sampai umur 19 sebab fityah ni ialah usia belasan. Tapi yang penting mereka ialah golongan muda. Tuhan kata amanu bi rabbihim. Sifat mereka pemuda ni beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan bila mana mereka beriman kami tambah kepada mereka huda, iaitu hidayah. Tunjuk pada kita dalam ayat ni, bahkan ianya juga disebut oleh Ibnu Katsir. Bila mana dia tafsirkan ayat ni, dia kata disebut pemuda itu kerana sifat pemuda itu muqbilut taghyir, mudah menerima perubahan. Sebab memang bila mana berlaku perubahan dalam hidup, perubahan corak budaya, yang paling awal akan terima ialah orang muda. Datang satu trend-trend yang baru, biasanya yang akan ikut dulu ialah golongan muda sebelum golongan dewasa dan golongan yang tua. Jadi golongan muda ini mereka telah mengambil trend baru, mengambil fahaman baru yang lebih segar, ataupun istilah kita hari ni kita sebut evergreen lah. Maknanya satu idea yang menarik dan satu idea yang lebih clear, iaitu menafikan adanya ketuhanan pada makhluk, sifat ketuhanan pada makhluk. Sebab raja yang memerintah pada waktu itu mengaku dia sebagai Tuhan. Allah Ta'ala kata wazidnahum huda, dengan sebab mereka itu tak ikut kebanyakan orang, kami tambah hidayah pada mereka. Kemudian Allah Ta'ala sebut warabatna ala qulubihim. Ini yang paling besar, kami ikat hati mereka ketika mana mereka berdiri, berhujah, berdebat, berhadapan dengan Raja Daqyanus. Sebahagian riwayat Israiliyat sebut 7 orang pemuda Ashabul Kahfi ini menghadap Raja Daqyanus yang mengaku dia sebagai Tuhan pada waktu itu,
dan menafikan ketuhanan pada raja tu, sehingga mereka mengatakan lan nad'uwa, kami tidak akan menghormati, memuja, memuji Tuhan lain melainkan Dia sahaja, melainkan Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi peranan golongan muda tu berterusan. Kalau kita tengok dalam Quran tempat yang lain, Allah Ta'ala cerita tentang golongan muda pula ialah dalam surah Al-Buruj. Walaupun dia tak cerita secara detail, bila mana Allah Ta'ala kata qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud, telah dibunuh ashabul ukhdud, iaitu mereka-mereka yang telah dihumban ke dalam parit setelah mereka mengingkari raja mereka yang mengaku sebagai Tuhan. Saya tak nak ceritalah, cerita ashabul ukhdud ni dia panjang. Cuma antara yang menentang raja itu ialah satu orang budak muda yang asalnya ditaja oleh raja tersebut untuk menjadi ahli sihir warisan ataupun ahli sihir diraja lah istilahnya. Tapi dia bertemu dengan rahib, dia dapat ajaran yang betul, dia yang lawan. Bahkan kita tengok siri dia lawan dakwah itu, siri yang sangat hebat ashabul ukhdud ni. Bukan sekali je dia bertembung dengan raja, berkali-kali. Maknanya bila mana raja perintahkan untuk dia tu dibunuh, dibuang ke tengah laut, dijatuhkan daripada bukit yang tinggi, dia masih lagi balik kepada kaum dia dan beritahu kepada kaum dia batilnya raja ni kerana mengaku dia Tuhan. Dan dia seorang pemuda juga. Sebab dalam hadis sebut ghulam. Ghulam ni lah budak yang kecil. Sebab tu kalau kita tengok hadis Nabi orang kata apa, beri nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Ketika mana Nabi kata ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ihfazillah yahfazka, kamu jaga Allah, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Dalam orang kata apa, dalam panggilan itu dua riwayat, ada riwayat kata ya bunai, ada riwayat kata ya ghulam. Okey. Maknanya itu ialah usia budak ataupun usia remaja. Okey. Poin yang keenam ni penulis Dr. Mustafa As-Sibai dia nak cerita tentang peranan golongan muda ni kalau dicorakkan ke arah yang betul, dia akan memberi kesan besar dan antara titik tolak dakwah itu akan berkembang dengan lebih jauh. Okay. Apa lagi yang dia sebut sini? Dia kata kita dapati semua orang mukmin pada awal Islam adalah pemuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun ketika diutuskan menjadi rasul. Maknanya usia 40 tahun tu masih dikategorikan sebagai golongan yang muda. Abu Bakar pula lebih muda 3 tahun daripada baginda. Sementara Umar lebih muda daripada mereka berdua. Ali radhiyallahu anhu pula paling muda antara mereka berdua, antara mereka semua. Manakala Uthman radhiyallahu anhu juga lebih muda daripada Rasulullah. Demikian juga Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Sa'id bin Zaid, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan lain-lain lagi. Semuanya adalah pemuda. Okay. Jadi ini benda yang kita boleh tengok. Apa yang disebutkan oleh penulis, nama-nama yang disenaraikan tadi ialah nama-nama orang-orang yang baru masuk Islam dan majoriti mereka ialah orang-orang yang muda, tak sampai lagi usia 40 lebih. Yang paling tua ialah Rasulullah, iaitu usia 40 tahun. Apa kata penulis? Dia kata hamalu a'ba'id da'wati ala kawahilihim. Okay. Mereka memikul beban dakwah di atas belakang mereka, di atas pundak mereka. Fatahammalu fi sabiliha at-tadhiyat wasta'dhibu min ajliha al-'adhabi wal-alam wal-maut. Mereka memikul beban dakwah yang berat itu, mereka sanggup menanggung pelbagai pengorbanan di jalannya, merasa riang dengan siksaan, maknanya merasa gembira dengan mendapat siksaan. Bukan dia orang minta, tapi nak tunjuknya dia orang sanggup menanggung semua sekali itu. Dan telah sanggup menanggung pelbagai pengorbanan di jalannya, merasa riang dengan siksaan, kesakitan dan kematian demi kerananya, iaitu demi kerana dakwah. Melalui mereka, Islam telah menang di atas usaha mereka dan saudara-saudara mereka. Negara Khulafa Ar-Rashidin tertegak dan berlaku pembukaan Islam yang indah. Dengan jasa mereka, Islam telah sampai kepada kita dan Allah telah membebaskan kita daripada kejahilan, kesesatan, keberhalaan, kekufuran dan juga kefasikan. Wa tammatil futuhatil islamiyatir ra'i'ah wa bi fadlihim wasala ilaina al-islamu alladhi harrarna Allahu bihi
minal jahalati wad dalalati wal wathaniyatu wal kufru wal fusuq. Okey. Jadi ini ialah antara peranannya ialah golongan muda, sebab mereka ada tenaga, mereka ada kekuatan dan mereka ada kelebihan. Sebab tu antara 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Ta'ala di padang mahsyar nanti ialah, salah satunya ialah asy-syabab, pemuda yang kehidupannya itu dia berikan kepada agama. Sebab orang muda kebiasaannya dia nak memenuhi kehidupan dia dengan keseronokan. Itu naluri umum bagi semua orang muda. Okay. Tapi yang telah dibentuk oleh Nabi, mereka sanggup untuk tinggalkan semua benda tu dan akhirnya mereka bersama dengan agama ni. Contohnya ialah Mus'ab bin Umair. Ni antara sahabat Nabi yang muda, yang kaya, bila mana masuk Islam jadi miskin, tapi tak rasa menyesal, tak rasa rugi penyertaan diri dia dalam agama tu. Poin yang ketujuh, wa fi mawqifi Aisyah wa Asma'i radhiyallahu anhuma athna'i hijratir Rasul sallallahu alaihi wasallam ما يثبت حاجة الدعوات الإصلاحية إلى النساء فهن أرقى عاطفة وأكثر اندفاعا وأسمح نفسا وأطيب قلبا والمرأة إذا آمنت بشيء لم تبال في نشره والدعوة إليه بكل صعوبة وعملت على إقناع زوجها وإخواتها وأبنائها به والجهاد المرأة في سبيل الله في عهد الرسول sallallahu alaihi wasallam safahatun bayda'un musyriqah. Okey. Poin ketujuh nak cerita tentang peranan seterusnya, peranan wanita, peranan perempuan. Wa fi mawqifi Aisyah wa Asma' radhiyallahu anhuma. Peranan Aisyah dan Asma' radhiyallahu anhuma athna'i hijratir Rasul. Ketika mana berlakunya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma yasbutu hajatud da'awatil islahiyyati ila nisa, menunjukkan, membuktikan kepada kita wanita juga diperlukan dalam dakwah ini. Maknanya semua peringkat, lelaki, perempuan, tua, muda diperlukan dalam dakwah ini. Fahunna arqa atifah, kerana mereka itu mempunyai emosi yang lebih halus, wa aktsarun difa'an, dan lebih kuat desakannya, wa asmahu nafsan, jiwa mereka lebih toleransi, wa atyabu qalban, dan hati mereka lebih baik, wal mar'atu idza amanat bi syai'in, dan wanita itu sifatnya bila mana dia percaya dengan sesuatu perkara, dia beriman dengan sesuatu perkara, lam tubalu fi nashrihi, dia tidak lagi menghiraukan kesusahan, fi nashrihi, untuk menyebarkan dakwah, wa da'watu ilaihi, dan juga menyeru keimanan itu bi kulli su'ubah, menyeru orang untuk dakwah itu dengan berbagai-bagai kesusahan. Okay. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Antara yang awal terkorban, perempuan yang awal terkorban dalam siri dakwah Nabi ini ialah Sumayyah daripada keluarga Yasir, daripada isteri Yasir lah, Ammar bin Yasir dan lain-lain itulah, daripada keluarga. Inilah perempuan yang awal terkorban. Okay. Cuma nak katanya ialah dalam peristiwa hijrah ni, bila mana Aisyah dengan Asma memainkan peranan yang besar, yang mana pada waktu tu Asma mengandungkan anaknya yang bernama Abdullah bin Zubair. Waktu ni Asma berkahwin dengan, bersuamikan Zubair bin Al-Awwam, salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga, 10 orang yang dijamin syurga. Dalam keadaan mengandung tu naik hantar makanan sampailah ke Gua Thaur. Dan kita pun tahu Gua Thaur ni bukan gua yang rendah punya gua ataupun bukit yang rendah. Dia 2 kali lebih tinggi berbanding Gua Hira tempat Nabi terima wahyu. Dalam keadaan mengandung macam tu, sehinggalah dia tu potong kain yang digunakan sebagai tali pinggang tu, yang mana kain itu dijadikan sebagai pemegang kepada bekal makanan. Sebab nak naik bukit tu bukan senang macam sekarang ada alat-alat nak naik hiking, bukan. Okay. Mengandung pula pada waktu tu, sehingga dia digelar dengan Zatun Nitaqain, perempuan yang mempunyai 2 tali, dengan sebab dia potong tali pinggang tu jadi 2, dia kerat tali pinggang tu jadi 2. Okay. Cuma dalam poin ini penulis dia kata hunna arqa atifah, mereka ini mempunyai emosi yang lembut. Okay. Maknanya peranan emosi dalam dakwah
juga satu benda yang diraikan, yang diterima, yang orang kata apa, yang diambil manfaat. Okay. Sebab tu kalau tengok Nabi SAW tidak pernah mengenepikan peranan perempuan. Antaranya contoh yang saya nak bawa kepada tuan-tuan yang ada dalam ni, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika mana Nabi sakit yang menyebabkan Nabi wafat. Maknanya Nabi dah tak larat. Okay. Pada waktu tu Nabi minta Abu Bakar ganti Nabi jadi imam salat. Ya ummun nas. Abu Bakar tu diminta oleh Nabi untuk menggantikan orang salat, menggantikan Nabi jadi imam untuk orang-orang bersalat. Okay. Yang mana kita tahu Nabi itu sendiri dengan Abu Bakar ialah sahabat sekaligus menantu dan juga mertua. Okay. Bila mana Nabi beritahu kepada orang ramai, yang dengar pada waktu tu ialah Aisyah, isteri dia, dan Nabi pada waktu tu memang berada di rumah Aisyah. Okay. Bila mana Aisyah ni dia dengar, Aisyah ni dia bantah apa yang Nabi sebut. Dia kata huwa rajulun raqiq. Abu Bakar ni satu orang yang lembut. Dia kalau baca Quran dia cepat menangis, dan aku rasa dia tak sesuai jadi imam. Sedangkan Abu Bakar tu ayah dia, ayah kandung lah. Aisyah tu ialah anak pada Abu Bakar. Okay. Kemudian Nabi kata tak, aku nak Abu Bakar jadi imam. Aisyah ni dia bertegas. Okay. Riwayat ni daripada Abdullah bin Zubair. Abdullah tu anak menakan kepada Aisyah lah. Okay. Bila mana Nabi tekan, orang kata apa, Aisyah, Nabi kata aku nak Abu Bakar, Aisyah tekan lagi Nabi, dia kata tak boleh. Dia ni satu orang yang lembut, sebab kalau dia baca Quran dia menangis. Kalau dia jadi imam, nanti kita akan tengok riwayat-riwayat yang lain. Okay. Cuma Aisyah ni dia diberi ruang oleh Nabi untuk menyuarakan pandangan. Nabi tak kata diam, kamu orang perempuan tahu apa. Nabi tak kata macam tu. Okay. Cuma di ujung-ujung sebahagian riwayat tu kata, Nabi ni dia sebut, kamu ni Aisyah perangai macam perempuan Yusuf. Perempuan Yusuf ni merujuk kepada riwayat Israiliyat, nama dia Zulaikha tu, yang telah tergoda dengan Yusuf, dan juga perempuan-perempuan yang dijemput oleh Zulaikha tu untuk melihat ketampanan Yusuf tu lah. Okay. Maknanya buat satu benda tu dengan sebab ada benda lain di belakang itu. Bukan kerana nak jemput makan pun, tapi kerana ada niat nak suruh tengok tampannya Yusuf tu. Okay. Nabi sebut macam tu. Okay. Sebahagian riwayat yang lain, riwayat daripada Anas bin Malik kalau saya tak silap, Anas bin Malik kata, ataupun Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dua sahabat tu, kita kena cek balik lah, saya kena cek balik. Okay. Cuma kalau tak silap dua orang sahabat ni, Aisyah kata antara sebab aku tak nak bagi Abu Bakar, walaupun itu ayah aku, jadi imam, sebab bila mana dia jadi imam, tak akan semua orang suka dengan gaya dia jadi imam. Okay. Sebab dia mudah menangis. Dia baca ayat apa-apa dia kalut nak menangis. Sebab hati dia tu hati yang lembut. Okay. Maknanya boleh jadi Fatihah tu pun dah menangis dah. Okay. Jadi Aisyah kata orang macam ni menyebabkan jemaah jadi tak suka. Okay. Kita boleh bayang, Aisyah satu orang perempuan, tapi dia punya fiqh luas. Dia melihat imam itu ada kelayakan-kelayakan lain yang perlu dilihat. Bukan hanya sekadar kebolehan untuk membaca Quran saja, tapi memahami realiti jemaah sekeliling juga ialah satu kriteria yang perlu ada pada imam. Dan ilmu tu ada pada seorang perempuan yang tak jadi imam sampai kesudah pun. Maknanya dia tu tak akan menjadi imam lah kepada imam salat orang ni. Kalau imam bagi salat perempuan tu mungkin lah. Okay. Ilmu tu ada pada Aisyah. Maknanya bagaimana agama ini dia telah mengataskan perempuan berbanding zaman jahiliyah. Jadi Aisyah ni dia tekan, dia kata tak boleh, Abu Bakar tak boleh. Kalau nak ganti dengan orang lain okey. Sedangkan Nabi bila mana Nabi tu pergi perang, Nabi suruh yang ganti Nabi jadi imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni dia lebih eloklah jadi imam. Pertama dia payah nak menangis, bukan hati dia keras, tapi dia bergantung pada orang. Sebab Abu Bakar dia memang hati yang mudah tersentuh. Dia satu orang yang sangat tersentuh, mudah tersentuh dengan apa-apa, terutamanya ayat Quran.
Okay. Dan Aisyah nak sebut benda tu kepada Nabi. Dia tak boleh sebab akan ada orang tak suka. Dan kita kena tahu, sikap tak suka kepada setengah-setengah imam ini benda yang berlaku pada zaman Nabi lagi, bukan berlaku pada zaman sekarang. Kita jangan bayang sahabat-sahabat zaman Nabi ni lantiklah siapa pun yang namanya sahabat, yang namanya fasih ni, kita okey saja. Sebab tu kita akan tengok ada riwayat orang pernah komplain Muaz bin Jabal jadi imam, fatawwala fi salatil isya. Riwayat tersebut, dia telah membaca dengan panjang dalam salat isya, surah yang panjang. Jadi orang komplain pada Muaz bin Jabal, ya Muaz, tawwala alaina salatil isya, kamu telah memanjangkan salat isya kami. Okay. Salat isya maknanya salat fardu lah. Okay. Muaz ni pun satu orang yang cengih juga. Bila mana dia dengar orang kritik dia, saya nak sebut ni lah realiti zaman Nabi dengan zaman kita. Okay. Ada orang dia tak suka dengan imam tu, dia kritik imam. Okay. Dan imam pun dia tak suka dengan kritikan orang terhadap diri dia. Okay. Bila mana Muaz bin Jabal dia dengar orang kata kamu ni baca panjang, dia duk cari mana hujah aku nak bagi dekat kawan ni. Akhirnya dia teringat hadis Nabi. Nabi kata tidak ada orang yang cepat bosan dengan Quran melainkan orang tu munafik. Dia punya hujah tu kuat jugalah. Okay. Tu zaman Nabi, bukan zaman kita. Zaman Nabi. Okay. Sehinggalah benda tu sampai pada Nabi dan Nabi panggil Muaz bin Jabal. Nabi panggil Muaz bin Jabal, ya Muaz, aina anta wasabbih isma rabbikal a'la. Wahai Muaz, di mana kamu dengan surah Al-A'la? Aina anta wa hal ataka hadithul ghashiyah? Di mana kamu dengan surah Al-Ghashiyah? Maknanya Nabi kata, bila mana kamu mengimamkan orang salat, tengok keadaan orang, terutamanya salat fardu. Dan Nabi ajar kepada kita, khususnya imam lah, bila mana dia salat fardu, dia tidak memanjangkan. Salat fardu ni salat 5 waktu, sekali dalam tu salat Jumaat. Okay. Kita imam-imam dia kena melihat kepada keperluan. Ini benda yang saya selalu sebut dan saya suka sebut lah. Okay. Benda ni pertama, Nabi kalau salat fardu Nabi tak panjangkan bacaan. Nabi tak panjangkan bacaan sebab Nabi meraihkan semua golongan. Ada di belakang yang salat dengan Nabi tu orang yang berumur, perempuan yang bawa anak kecil, dan juga orang-orang yang uzur, orang yang sakit, termasuk orang-orang yang gagah, orang-orang muda. Okay. Tapi Nabi meraihkan kesemuanya. Nabi tak baca panjang. Sehingga Nabi tegur Muaz supaya jangan baca panjang lepas pada tu. Kalau nak baca panjang ni bila? Salat sunat boleh baca panjang. Salat sunat yang imam baca panjang ni salat apa? Salat tarawih lah yang paling kita boleh tengok sekali. Okay. Sebab salat tarawih ni dia pilihan, dia bukan fardu. Kalau kita rasa imam masjid tu dah baca panjang salat tarawih, kita boleh pilih untuk tidak salat bersama dengan dia. Kita boleh berehat, ataupun kita lenguh sangat berdiri, kita boleh duduk. Walaupun kita tu bukanlah sakit lutut yang teruk sehingga kita wajib duduk, tapi ianya salat sunat. Yang jadi masalah hari ni, sebahagian orang bila mana dia komplain, khususnya salat tarawih ni lah, terlampau panjang sangat. Antara sebab dia rasa lenguh. Okay. Lenguh boleh duduk, benda tu boleh duduk. Okay. Tapi bolehlah consider dengan imam tu, janganlah panjang sangat. Tapi saya rasa di Malaysia ni purata dia tak panjang, dia standard saja. Tak tahulah, mungkin ada tempat-tempat yang khusus yang buat agak panjang. Tapi saya tengok rata-ratanya kebiasaanlah masjid-masjid yang ditumpuan orang ramai, kebiasaannya kalau paling panjang pun satu rakaat itu satu muka surat, itu yang paling panjang lah. Tak pernah lagi kita tengok orang kata apa, salat tarawih di Malaysia ni panjang yang luar biasa. Benda-benda tu berlaku di negara lain aja. Macam di negara Arab berlakulah. Di Mekah, di Madinah pun standard lah, itu purata. Okay. Cuma pengalaman peribadi saya, kita pernah lah rasa salat yang panjang ni, berterawih, salat qiyam di Jordan ni. Dia ada satu masjid di Abdun, di Amman ni, satu masjid tu masjid yang jenis qiyam lama. Dia tak buat salat tarawih 8 rakaat, dia buat 4 rakaat, tapi 4 rakaat yang sangat lama. Saya ingat pengalaman saya pergi salat qiyam, kita panggil salat qiyam lah. Okay. Dia bermula lepas isyak sekitar pukul 9 suku. Imam tu dia baca bacaan Quran untuk salat tarawih tu 9 suku, rakaat pertama nak sampai ke rokok tu
9 suku dia baca, dia berhenti untuk rakaat pertama 10.45, 1 jam lebih untuk rakaat pertama. Belum habis 2 rakaat lagi, baru rakaat pertama. Okey. Di Malaysia tak buat macam tu. Saya pernah lah kena. Saya kena sekali tu, lepas tu saya tak pergilah. Lepas tu masjid tu sekali tu saya pergi. Tak sangka dia baca sampai panjang macam tu. Okey. Dia habis rapat dengan rapat dengan waktu sahur. Sahur baru habis. Maknanya 4 rakaat tu pukul 2.45 ataupun pukul 3 suku. Sebab waktu tu nak dekat subuh 3.30 ataupun 3.45. Okey. 4 rakaat bukan 8. Bukan 20 juga. Okey. Jadi itu antara orang kata apa? Tak ada buat dalam tempat kita ni. Okey. Cuma nak katanya salat sunat tak apa panjang. Okey, salat fardu jangan. Dan juga salat-salat yang macam salat Jumaat apa semua perlu melihat kepada realiti tu. Macam negeri-negeri yang bekerja, salat Jumaat perlu dilihat. Kalau Zuhur tu awal, okey nak baca sedikit panjang. Kalau Zuhur tu dah ngam dengan waktu orang masuk office hour, ini benda yang perlu diberi perhatian oleh imam. Sama juga dengan bacaan sajdah dan insan pada pagi Jumaat. Kalau kawasan tu, masjid tu orang yang bekerja, tak ramai orang pencen, ini benda yang perlu dilihat. Ada setengah imam dia berkerah nak buat sampai tiap-tiap minggu. Okay. Dia kena tengoklah. Kalau masjid tu ramai orang yang dah bersara, orang pencen, tak ada masalah. Okay. Cuma sebenarnya yang buat tiap-tiap minggu tu pun bukan daripada benda yang betul pun. Cuma kena tengoklah keadaan. Kalau subuh tu dah lewat sehingga nak dekat dengan orang masuk kerja, kawasan tu pula kawasan yang sesak, memungkinkan orang kena jam kalau kita buat macam ni. Ini fake yang perlu ada. Cuma saya nak kata fake itu ada pada Aisyah. Dia bukan seorang lelaki pun. Ilmu tu ada pada Aisyah. Sehingga Aisyah kata yang ni tak boleh jadi imam. Walaupun yang jadi imam tu, yang bakal dilantik tu oleh ayah dia sendiri. Saya nak katanya Nabi itu memberi ruang yang luas kepada perempuan. Ruang yang luas kepada perempuan. Okey. Dalam poin yang ketujuh ni, apa lagi yang disebut? Bila mana perempuan itu dia percaya dengan satu benda, dia tak peduli dah, yang dia kira dia nak sebarkan dakwah dan dia sanggup menghadapi orang kata apa macam-macam ujian. Wa amilat ala iqna'i zawjiha wa ikhwatiha wa abna'iha. Okay. Dan mereka itu sanggup berkorban untuk membantu meyakinkan suami, adik-beradik dan anak-anak tentang perkara tersebut. Jihad wanita untuk Islam pada zaman Rasulullah merupakan lembaran-lembaran putih yang berseri. Ini menegaskan kepada kita hari ini, gerakan pengislahan Islam akan terus melangkah perlahan dan kurang efektif dalam masyarakat sehinggalah wanita menyertainya. Zaman jahiliyah ialah zaman gelap bagi golongan wanita. Wanita itu diletakkan pada posisi yang paling teruk sehingga dapat anak perempuan diberikan gelaran-gelaran yang tak baiklah pada orang lelaki itu. Dan sanggup di antara mereka ni tanam anak dia hidup-hidup kerana amalan itu ataupun kepercayaan mengatakan sial kepada orang yang ramai anak perempuan. Okay. Jadi benda tu berubah bila mana datangnya Islam. Ini menegaskan pada kita gerakan Islam akan terus melangkah perlahan dan kurang efektif sehingga wanita menyertainya. Mereka membina generasi pemudi di atas iman, akhlak, kesucian dan kemurnian. Selain menjadi isteri dan ibu, mereka lebih mampu menyebarkan nilai-nilai yang diperlukan oleh masyarakat kita hari ini di kalangan wanita berbanding lelaki. Di kalangan wanita berbanding lelaki. Okay. Kita boleh tengok, okey. Poin ni dia agak menarik. Apa yang disebutkan oleh penulis ni. Poin ni ialah poin yang kita boleh tengok peranan wanita yang hari ni orang dah tak beri perhatian sangat. Okay. Dalam kata apa, dalam tulisan dia kata mereka lebih mampu menyebarkan nilai-nilai yang diperlukan oleh masyarakat kita hari ini di kalangan wanita berbanding lelaki. Okay. Maknanya nak beritahu kepada kita haula'i aqdaru ala nashri hadhihi alqiyam allati yahtaju ilaiha mujtama'ina al-yawm fi awsatin nisa' min ar-rijal. Okay. Perempuan mempunyai nilai tambah yang lebih untuk menyebarkan ajaran Islam kepada keseluruhan orang. Sebab tu fatwa-fatwa ulama di Eropah kepada perempuan-perempuan yang convert masuk Islam supaya tidak meninggalkan rumahnya walaupun suaminya seorang yang kafir. Ini fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ulama sedunia.
Sebab kalau dia tak boleh tarik suami dia, dia boleh tarik anak-anak dia, dia boleh tarik mak kepada suami dia. Okay. Sebab itu peranan ataupun kelebihan yang ada pada perempuan. Okay. Sebab tu kalau kita tengok Nabi, walaupun hadis ni hadis yang dhaif, Nabi sebut al-mar'atu rabbatul bait. Perempuan itu ialah pentadbir kepada rumah dia. Okay. Maknanya dia ada kuasa untuk akses benda dalam rumah. Yang kita nampak pada hadis ni, perempuan menguruskan rumah lah, maknanya urus makanan, kemas rumah, itu yang kita nampak. Tapi sebenarnya perempuan ini dia ada nilai yang lebih besar, iaitu memenuhi jiwa dan emosi orang-orang yang ada dalam rumah. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, terutamanya kita semua yang ada mak yang dah berumur ataupun mak yang sudah meninggal dunia. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Okay. Kalau satu orang dia ada mak yang tua, tiba-tiba mak dia meninggal. Okay. Kita semua ni balik raya ke, balik cuti apa semua ke, kerana rumah ke kerana penghuni rumah itu? Biasanya kerana mak yang ada. Kerana mak ada. Orang perempuan lah yang ada dalam rumah tu. Kalau dia orang dah meninggal, rumah tu jadi hilang. Walaupun rumah tu cantik, elok, dia hilang. Hatta orang lelaki sendiri pun, kalau dia kematian suami dia, dia kematian isteri dia, ataupun dia kematian ibu dia, dia balik rumah tu dia ada satu kekosongan jiwa, walaupun dia bukanlah jenis orang yang selalu duduk rumah. Okay. Sebab tu Nabi sifatkan rabbatul bait. Okay. Sebab tu antara benda yang ini mungkin orang tak bersetuju dengan apa yang saya sebut. Okay. Kempen nak suruh perempuan bekerja, dia tak tepat pada semua fasa dan keadaan. Dia kena melihat pada banyak ruang dan juga banyak aspek lah. Okay. Dan sekiranya seorang perempuan tu dia memilih untuk jadi suri rumah, istilah kita suri rumah lah. Okay. Dan dia pilih untuk memberi masa kepada anak-anak, itu ialah posisi yang sebenar. Sebab tu Nabi cerita tentang orang perempuan yang salat di rumah, ia lebih baik daripada dia salat di masjid. Okay. Bahkan Nabi kata di kawasan yang paling sempit dalam rumah dia, dia jadikan itu tempat salat dia. Itu lebih baik. Okay. Poin dia apa? Poin dia ialah dia boleh menguasai, terutamanya anak-anak kecil, anak-anak kita lah yang duduk dalam rumah tu. Okay. Kerana pendidikan dalam rumah inilah yang akan membantu anak lelaki ke perempuan ke sebelum dia keluar daripada rumah dia. Inilah benda yang global punya isu. Okay. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok antara benda yang boleh berlaku, macam hari ni, kemarin orang bising pasal isu buli di MRSM, satu MRSM tu. Okay. Satu segi kita akan nampak itu isu yang berlaku di mana-mana sekolah berasrama pun. Okay. Cuma yang kita kena tengok dan kita kena tahu bahawasanya ialah kadang-kadang kekurangan hubungan yang baik di rumah menyebabkan anak tu dia berani buli orang, ataupun kekurangan perhatian juga dia menjadi mangsa buli orang. Dua-dua. Okay. Cuma nak katanya Islam dia bagi dah solution tu pada kita. Solution tu dah ada. Okay. Dan termasuk daripada agenda barat juga sebenarnya menjadikan perempuan itu sibuk dengan kerjaya. Saya tak kata perempuan bekerjaya itu salah. Okay. Cuma saya kata antara agenda dan antara satu usaha yang barat nak buat, perempuan kalau dia jadi suri rumah, dia nampak macam low class kalau berbanding dia duduk di kerjaya ni. Sedangkan itu tempat yang baik. Okay. Dan lelaki dia tak akan ada cukup masa untuk mengurus semua benda yang dalam rumah. Kita semua ni untuk mengurus takbir anak-anak kita, masa kita tu tak sempat. Tak kira lah dia tu work from home ke apa, sebab sifat lelaki ni lah sifat dia keluar. Bukan sifat dia duduk di rumah. Itu bukan sifat lelaki. Okay. Ini bukan nak kata perempuan mesti duduk di rumah saja. Okay. Cuma nak kata dari segi fungsi, yang ni kita kena sedar kekurangan. Mungkin ada sebahagian orang lelaki yang boleh cover bab ni. Okay. Cuma saya nak kata bahawasanya permulaan pengajaran nilai-nilai Islam yang baik, ianya bermula daripada fungsi seorang perempuan tu sendiri. Sebab tu daripada rumah itulah akan keluarnya orang-orang yang hebat. Sebab tu kalau kita tengok mengajar prinsip, mengajar adanya orang kata apa, stand, adanya prinsip yang jelas dalam hidup ni, dia datang daripada background ibu bapa yang baik. Maknanya satu orang anak dia keluar daripada rumah dia, pendidikan di rumah dia itulah yang lebih pada 50% akan membantu dia untuk dia duduk di luar nanti. Kalau elok-elok, tapi sekarang ni mungkin orang tak berapa tu, kerana kesibukan kerjaya, kesibukan untuk
memenuhi komitmen hidup semua, benda tu dia ganggu banyak, sehingga akhirnya tak dapat berlaku, dan akhirnya kita sak benda ni kepada sekolah dan lain-lain, dan akhirnya dia menjadi beban dan benda tu tak akan mampu. Okay. Cuma nak katanya kalaulah perempuan tu dia pilih untuk jadi suri rumah, dan kita nampak isteri kita ke mana-mana anak kita ke dia boleh mendidik anak, itu ialah pilihan yang terbaik, dan tak perlulah untuk kita ganggu gugat pilihan dia tu. Okay. Sebab semakin dunia ni dengan macam-macam cabaran, semakin perlukan kepada perhatian yang seperti itu. Okay. Kemudian kita tengok apa lagi yang disebut, kita perhabiskan poin ni. Wanita Islam berjasa besar dalam mendidik generasi sahabat yang masih kanak-kanak. Penulis dia tetap tekan pada wanita, walaupun lelaki memang adalah fungsi dia. Okay. Mereka juga berperanan membina generasi-generasi ini atas kecintaan kepada Islam dan Rasulnya. Generasi tersebut merupakan generasi yang paling agung diketahui oleh sejarah dari segi tekad, juga kemurniaan perjalanan hidup serta kebaikan agama dan dunia. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, lahirnya imam-imam yang hebat, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga jadi alim, kebanyakannya datang daripada tarbiyah di rumah yang elok. Dia bukan mak ayah yang demand. Kalau kita baca, dia ada satu risalah yang menarik, saya tak ingat risalah tu, apa yang ibu Imam Syafi'i ni beritahu pada Imam Syafi'i sehingga dia jadi imam muktabar. Sebab tu kita tak pernah tengok Imam Syafi'i lepas daripada dia jadi alim, dia tak banyak masa dah dengan mak dia. Dan mak dia ni bukan satu orang yang hidup nak makan jasa anak. Itu satu benda yang kita kena tahulah. Okay. Maknanya tak ada lah dia kata, nanti kamu Muhammad bin Idris, lepas kamu berjaya, gaji dah banyak, baliklah rumah ni, hias-hias sikit rumah ni, bagi nampak berabuk banyak sikit. No, itu tak berlaku pada ibu Imam Syafi'i. Since dia lepaskan anak daripada masyarakat, dia lepaskan dengan dia mewakafkan anak daripada agama. Dan dia tak rasa pun anak dia tu untuk dia paksa, kamu nanti aku dah makin tua, kamu kena caralah aku ni. Okay. Selagi dia boleh buat dengan diri dia, dia buat. Itu ialah contoh ibu yang baik. Dia tak demand. Ada sebahagian kita bagi pendidikan, tapi dia dah fikir nanti anak dah berjaya, aku nak makan jasa dia. Itu satu benda yang silap. Itu satu benda yang silap sebenarnya. Itu bukan daripada Islamic education pun. Okay. Sebab bila mana anak itu dilepaskan, dia dah ada kehidupan yang lain. Okay. Dan kita tidak boleh mengungkit balik terhadap apa yang dah kita berikan kepada anak itu, sebab kita hanyalah yang melalukan nikmat Tuhan kepada anak itu. Cuma anak itu dituntut untuk membuat ihsan atas ilmu-ilmu yang dah kita berikan daripada kecil kepada dia. Kalau kita beri dengan betul, anak tu dia tak akan lupa jasa kita, dia mesti akan ingat. Tapi kalau dia pilih untuk tidak membalas jasa, selain pada kita tengok dia tu mungkin sifat dia degil, tapi ada lack. Sebab anak tu dia dicorakkan oleh siapa dulu? Siapakah manusia dewasa pertama yang dia tengok waktu dia keluar daripada rahim ibunya? Mesti ibunya sendiri, ayahnya sendiri, ataupun orang-orang yang dekat dengan dia. Okay. Jadi orang-orang inilah yang mempunyai musahamah kabirah, saham yang besar untuk apa yang dia telah pilih dalam kehidupan dia waktu dia dewasa. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok imam-imam yang besar, para ulama, mereka waktu dah dia orang besar, dah jadi orang-orang yang besar, dia orang berkhidmat pada ibu bapa, tapi ibu bapa dia orang tidak suruh benda-benda yang macam sebahagian kita duk minta kepada anak-anak. Ni saya sebut secara umum, bukan saya nak sentuh mana-mana. Okay. Cuma sikap nak makan jasa balik sebab nakkan keduniaan, nak memenuhi keduniaan. Hakikatnya dia datang pada nak kepada keduniaan itu. Itu bukan benda yang betul. Okay. Jadi ibu-ibu dia perlu memahami benda ni. Sebab di dalam masyarakat kita ni dia ada satu sikap veto terhadap ibu dan ayah tu. Okay. Kita beri lalu azan dulu.
Kita pun habis sikit lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Mereka juga berperanan membina generasi-generasi ini atas kecintaan kepada Islam dan Rasulnya. Generasi tersebut merupakan generasi yang paling agung diketahui oleh sejarah dari segi tekad, juga kemurnian perjalanan hidup serta kebaikan agama dan dunia. Hari ini kita wajib memahami hakikat ini. Lantas kita berusaha agar para pemudi dan para isteri membawa panji-panji dakwah islah ke tengah masyarakat wanita. Mereka melebihi separuh daripada umat. Justru itu kita dituntut memberi perangsang kepada anak-anak dan adik-adik perempuan kita untuk mempelajari syariah di sekolah-sekolah yang dipercayai pengajaran Islamnya. Jadi itulah sedikit sebanyak apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala tentang peranan pemuda dan juga peranan wanita. Rasanya kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.